Assalamualaikum guys, apa khabar semua? Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Alif, host anda hari ini. Dalam video kali ini saya ingin mempersembahkan Tesla Model 3. Okey, untuk korang yang baru first time jumpa channel YouTube ni, tak tolong korang subscribe dulu dan jangan lupa tekan butang loceng. Hari ini kita cerita tentang Tesla. Tesla, satu jenama yang tidak perlu diperkenalkan lagi. Sebuah syarikat yang mengeluarkan kereta full elektrik. Korang mesti berminat nak tahu apa model yang ada, macam mana penjagaan kereta ni. Hari ni kita nak rungkaikan segalanya tentang Tesla. So bersama saya dengan saya Alif Ikram. Untuk MRC TV punya video hari ini kita persembahkan Tesla. So stay tune, jangan lupa follow dan subscribe channel ni. So, serba sedikit tentang sejarah Tesla. Syarikat Tesla ni ditubuhkan pada tahun 2003 dengan dua co-founder, Mark Tarpenning dan Eberhard. Dua nama ni lah. Tapi macam korang sedia tahu, Elon Musk dah take over company ni dan dia jadi co-founder lah kepada company ni. Dan basically Tesla adalah asal dia dinamakan Tesla Motor. Tapi dia dah jadi Tesla lah. Tesla saja, motor dah tak ada. Dan dia ada production sebanyak 5 model. Daripada Roadster, S, 3, X, Y. Tapi Roadster dah tak ada. So jadi seksi je yang tinggal. Okay. So hari ni kita nak review tentang Model S standard spec. Okay, nak tahu apa yang best ni kereta ni? Jom ikut saya. So dekat sebelah saya ni adalah Model S standard. Bukan long range. Untuk Model S saja dia ada beberapa spek. Tapi yang hari ni saya nak review adalah Model S standard saja, paling basic lah. Okey, untuk pengetahuan korang, Tesla ni dia memecahkan tradisi dunia otomotif. Sebab apa? First, dia buat kereta elektrik yang sepenuhnya elektrik, tak ada enjin langsung. Memang 100% pakai bateri. So, ada kereta lain yang buat macam tu juga, tapi still ada enjin. Tesla satu-satunya syarikat yang membuatkan kereta elektrik sepenuhnya. Okey. And then yang kedua, yang menariknya tentang Tesla ni, enjin tak ada, boot depan belakang lah. Boot space besar. And then yang ketiga, paling best saya rasa, untuk market Malaysia, saya ni pendapat peribadi saya, untuk market Malaysia, saya rasa within below 10 years dah ramai akan pakai Tesla ni. Sebab apa saya cakap macam tu? First kali syarikat dah banyak syarikat yang membeli stok-stok kereta Tesla ni. Macam contoh, ada satu showroom dekat Shah Alam ni, dia antara pengimport kereta Tesla yang paling banyak dekat Malaysia. Alright? So, jom saya nak tunjukkan anda spek-spek kereta ni. Jom. So, Model S yang saya bawa kali ini dia datang dengan warna merah. Untuk color merah dia ada dua color, Sunset Red Pearl Matte dan juga Signature Red Pearl. So depan saya ni saya tak tahu mana salah satu. Saya dah berkonfirm balik dalam WhatsApp ke, korang boleh PM kita orang. Alright. So untuk body shape Tesla ni, kalau korang boleh tengok daripada depan, dia punya design tu tak adalah sporty sangat, tapi tak adalah traditional sangat. Saya paling suka dia punya depan. First kali saya impress dengan depan dia. Sebab apa? Dia punya bonnet ni agak rendah, bawah pinggang saya. So memang rendah kereta ni. Okey, itu yang pertama lah. And then yang kedua, dia punya lampu design lampu dia. Design lampu dia ni identical lebih kurang, saya cakap ni pendapat peribadi saya lah, identical lebih kurang macam Porsche, macam Aston Martin. So kalau korang tengok, dia punya shape design dia macam ni. Okay. And then kalau korang tengok bumper dia,
bumper dia tak ada apa-apa event langsung, kecuali dekat bahagian kiri ni. Kiri and then bawah ni. Itu sahaja. And then kita tengok dia punya cermin. Kalau korang boleh zoom sikit, cermin dia ni daripada bawah, atas sampai belakang, babe. Bumbung kat atas tu memang korang boleh nampak bintang dan bulan, macam baju raya dah. Okay, so kita tengok dekat dia punya shape body dia. Kereta ni sedan, dia ada 5-seater. Okay, and then kalau korang boleh tengok dekat bahagian bumbung dia, dia ada panoramic roof. Kereta ni tak boleh buka, tak salah saya dia tak boleh buka panoramik dia, hanya boleh nampak dulu daripada dalam. Kalau korang tengok dekat daripada luar ni memang tak nampak dalam, tapi daripada dalam boleh nampak luar. Okay, so color dia memang menarik, memang cantik. So kita pergi dekat bahagian belakang. Dekat bahagian belakang dia, bahagian belakang dia saya kurang sikit lah. Saya cakap terus terang, ni pendapat peribadi saya. Kalau korang rasa cantik, pendapat masing-masing. Okay, so dekat bahagian belakang pun agak simple, agak kemas. Lampu LED, okay. And then dia punya boot trunk pun saya rasa macam agak pelik sikit. Kejap lagi kita buka, okay. And then paling ketara, ini paling aku macam pelik sekali lah. Dia punya sport rim. Sport rim dia design macam ni. Design memang orang kata sport rim kompang lah. Tapi ada sebab kenapa dia buat macam ni. Mengikut kajian, design sport rim ni dia membantu aerodinamik menjimatkan penggunaan bateri, bukan penggunaan minyak. Okay, sebab kereta ni tak ada enjin, so dia tak pakai minyak. Okay, so korang kita dah tengok dekat bahagian luar. Jom kita sambung dekat bahagian dalam. Boleh? Jom. So guys, kalau korang beli kereta, selalunya korang akan dapat remote. Dalam remote tu ada kunci untuk sekarang ni lah. Tapi Tesla tak ada remote guys. Tesla dia bagi kad saja. So memang sangat futuristik dia punya, orang kata, teknologi dia lah. Untuk masuk kereta ni, dia tak ada smart entry. So korang kena touch dulu dekat sini. Okay, bila dah touch, side mirror akan keluar, baru korang boleh buka. So kereta ni dia punya buka pintu pun sangat futuristik. Kalau korang boleh zoom sikit, nak buka pintu pun tekan button je guys. Tekan button je, tak ada tempat pintu tarik tu. Ya Allah, sangat impresif dan sangat futuristik lah bagi aku. Dan design dia sangat minimalis. Okay, so jom nak tengok kat dalam. So kereta ni guys, kalau korang boleh tengok dekat bahagian dalam, kereta ni memang tak ada apa-apa button tau. 100% digital screen yang kontrolkan the whole system dalam kereta. Okay, so dekat steering dia ni memang steering bulat je lah. Untuk model S ni, dia punya steering ni agak bulat. And then dekat bawah ni macam ada petak sikit sahaja. Okay, and then untuk korang start kereta ni, dia tak ada push start. Kad yang korang dapat tadi tu kena letak dekat tengah. Letak dekat tengah kat tengah. And then tekan brake. Okay, so korang boleh zoom dekat sini. Bila dah keluar, ada segala simbol, sensor apa semua, baru kereta hidup. So kereta dah hidup, tak ada bunyi enjin, bunyi radio je ada, dan ada rasa aircon sikit lah. Dan kalau korang boleh tengok, dia punya interior tak ada corang aircon guys. Corang aircon dia memanjang full. 100% control by digital screen, sorry. So memang sangat-sangat futuristik, sangat-sangat cantik. Tapi dia agak boring sebab tak ada button guys. Ada button untuk buka pintu, ada button untuk turunkan tingkap, ataupun untuk button ni saja dekat steering untuk kontrol volume lah. Itu saja. Button-button lain tak ada. Memang tak ada apa-apa button guys. Okay, so untuk kereta Tesla Model S ni, walaupun dia basic spec, dia datang dengan electric seat juga. Okay, dia ada electric seat untuk recline, untuk gerakkan ke depan dan ke belakang. Cuma dia tak ada memory seat. So kadang-kadang customer, takkan tak ada memory seat, beli kereta 300,000. Bang, ada setengah kereta dia keluarkan dia punya value dekat situ. Ada setengah kereta dia keluarkan dia punya value kat tempat lain. So it's different. So kalau korang nak cari kereta yang 10 tahun lagi
memang jadi orang kata common car dekat Malaysia, this is the one. Alright, jom masuk dalam, saya tunjuk dia punya setting. Okay guys, so kita sekarang berada dekat dalam kokpit Tesla Model 3 standard. Okay, so kalau korang boleh tengok, macam aku cakap tadi, kereta ni tak ada digital meter, tak ada panel meter, tak ada apa-apa button, kecuali dekat steering ni 100% full pakai digital screen saja untuk korang control whatsoever sistem dekat dalam kereta ni. Alright, so actually banyak benda yang aku nak cerita, tapi kita cerita yang basic-basic je. Okay, so first kali dia ada maps lah. So Tesla wajib lah ada map, takkan tak ada map kot, kereta elektrik kot. And then untuk control aircon memang digital juga, tak ada corong-corong whatsoever untuk control, tak ada. Okay, so memang elektrik, memang digital sahaja. Okay, untuk apps dalam ni, banyak guys, terlampau banyak. Okay, ini adalah semua sistem kereta untuk korang control pedal dengan steering korang, untuk chill ke standard. Chill ni pun sebenarnya dah powerful sangat. So untuk steering mode pun kita boleh pilih comfort, standard ataupun sport. Untuk stopping mode, creep, roll ataupun hold macam mana, itu semua kita boleh adjust melalui sini. Okay, so ada banyak. Untuk charging, kita boleh tengok dia punya capacity bateri dia berapa banyak dekat sini. So ada range lebih kurang 299 km lagi kita boleh jalan. Alright, and then dia ada autopilot, tapi dekat Malaysia tak boleh pakai lagi, sebab kita punya dekat Malaysia tak ada direct dealer Tesla. Dekat Singapura ada, Singapura boleh pakai, dekat Malaysia belum boleh lagi. Okay, so banyaklah boleh control dekat sini. Untuk light, display whatsoever, trips korang, navigation nak pergi mana, safety, and then nak service. Service 100% memang dekat sini lah, sebab kereta elektrik, so memang pakai software. So kalau ada apa-apa nak repair, korang connect dengan wifi, biar Tesla US yang repair benda ni untuk korang. Alright, so apa lagi yang dah menarik tentang kereta ni? Okay, first kali dia ada apps lah, macam-macam apps. Okay, dia ada apps. And then paling ketara sekali bagi aku dia ada macam-macam radio ni pun ada untuk control whatsoever. And then ni paling menarik sekali lah bagi aku. Tesla memang dia tak mengecewakan lah. Dia build game guys dalam kereta. So let's say lah korang tengah charge, boring tak tahu nak buat apa, korang boleh main game. Ada game macam-macam, aku tak tahu dan aku tak nak try pun. Aku bukan kaki game. Okay, tapi nak menunjukkan dia ada capacity ni untuk membuatkan dia punya owner sangat rare. Sebab korang boleh main game dalam kereta guys. So untuk aplikasi lain, so ada Netflix, ada YouTube, Twitch, Tesla tutorial pun dia akan ajar. Netflix ni memang built-in dia bukan install. Okay, and then ada Toybox. Toybox ni untuk korang setting korang punya display dekat dalam kereta apa semualah. Okay, so ni paling pelik sekali Okay, standard kereta semua ada glove box kat sini tapi cuba korang cari glove box dia, button tak ada guys. So nak buka ni kelakar lah, nak buka kena pakai ni digital. So tekan, kenapa tutup tak nak buat sekali kan, untuk buka saja kena tekan. So bagi saya agak praktikal lah, agak kurang praktikal lah bagi saya, tapi futuristic guys. Siapa yang tak nak pakai kereta elektrik, tak payah bayar minyak, tak payah servis minyak gearbox, tak payah servis minyak hitam. So banyak benda yang aku rasa Tesla ni dia memang pecahkan tradisi dunia otomotif sekarang sebab kita dekat Malaysia masih lagi kesedaran untuk pakai kereta elektrik ni agak kurang. Tapi untuk pengetahuan korang, banyak dah syarikat-syarikat yang membuat pemasangan untuk install charger dekat rumah. Dah banyak dah. Dan untuk pengetahuan korang, install charger dekat rumah lebih kurang kos, barang saja lebih kurang dalam 4,000, and then upah pemasangan lebih kurang dalam 1,800. So plus minus lebih kurang bawah 6,000 lah untuk pasang charger dekat rumah. Okay, so apa lagi yang saya nak cerita? Okay, first kali and yang seterusnya dari segi servis lah. Servis dia saya rasa servis dia tak ada. Saya cakap terus terang, sebab untuk pengetahuan korang, tadi saya bawa kereta ni. Okay, saya bawa, saya accelerate, saya cakap terang lah, memang laju. Memang macam Tamiya. Kereta elektrik memang saya cakap kereta Tamiya, memang dia laju.
And then bila kita bawa kereta tu, saya accelerate dan saya lepaskan minyak, automatik dia punya, ibarat macam dia punya motor tu yang brake kan untuk kita. Kita tak perlu tekan brake pun. Macam sekarang saya tekan brake kan. Tapi saya cakap tu terang, waktu saya test drive tadi, waktu saya bawa kereta ni tadi, saya tekan brake 2 kali saja. Waktu untuk parking, untuk keluar tadi dengan nak parking ni. Along the way saya tak ada tekan brake langsung. So menunjukkan kereta ni memang sangat-sangat futuristik, dan dalam masa sama dia sangat memahamilah kehendak pengguna kereta elektrik ni. Alright. So jom kita duduk belakang pula, tengok dia punya luas macam mana. Okay guys, sebelum aku nak pergi belakang, aku baru terjumpa 2 benda lah yang sangat tertarik, menarik dan memang the bomb. Tapi dia menyusahkan pengguna lah. Ni pendapat peribadi aku Okay, aku nak alih kereta, Aku nak adjust lah steering ni. Tapi aku tak jumpa any mechanical whatsoever guys. So aku godek-godek lah sistem. Rupanya even nak adjust steering pun kau kena pakai touchscreen ni, digital ni. So korang boleh control button, nampak tu? Tini apa? Lain macam siut. Sometimes teknologi tu memudahkan kita, tapi dalam masa sama dia membuatkan aku pelik sampai tahap nak kena macam ni kan. So apa pendapat korang? Tinggalkan ruang komen kat bawah. Okay? So aku nak pergi belakang. Jom tengok aku pergi kat belakang macam mana. Okay guys, aku masuk belakang. Seat ni aku dah adjust untuk kedudukan aku drive. Alright. So okay, first kali aku impress lah, sebab dia punya tempat sandar ni tak adalah straight sangat. So kalau untuk long distance memang sedap lah. And then yang kedua, dia ada corong aircon juga dekat belakang. And then yang ketiga, untuk ruangan kaki aku rasa luas. Tapi kalau korang boleh tengok, aku agak ada space kat sini. So aku mungkin agak penat kalau untuk long distance. Tapi seat dia sedap, lembut. Dan dia punya back seat pun tak adalah terlampau tegak. Ada setengah kereta tu dia macam tegak macam ni kan. So bila kalau korang long distance memang penat. Macam Tesla ni aku rasa macam just nice lah. Untuk family yang ada anak 2 orang, 3 orang, boleh consider beli kereta ni, tak ada masalah pun. Dan paling penting, headroom. Headroom besar. Cumanya dia memang full glass. Tengok ni, full glass. Walaupun dia full glass, tak panas ke? Okay, actually aku cakap terus terang lah, dia tak panas. Tapi tak adalah tak panas terus. Dia still ada rasa bahang. Tapi kau kena pegang dekat cermin baru kau rasa. Tapi dekat sini aku tak rasa apa-apa bahang pun. In fact aku rasa sejuk je kat sini. Dekat kepala aku ni aku masih rasa sejuk sebab ada aircon ni, ada aircon depan nak support. Okay. So untuk ruang belakang aku no comment sangat. Memang okay dan sangat cantik. Dia punya design pun tak adalah terlampau orang kata macam pelik-peliknya design dia. Tak ada. Dia simple saja. Okay. And then dia ada armrest juga kat tengah ni. So kalau duduk belakang berdua pun okey, tak ada masalah. Cantik, not bad. Alright. So kita nak review dekat bahagian boot dengan boot. Dia ada 2 boot guys. So tak ada enjin. Jom. Okay guys, so kita nak tengok dekat bahagian belakang dia, dekat bahagian boot dia. Okay. So untuk buka boot dia, dia ada 2 cara lah. First kali tekan gas ni. Alright. Automatic buka. Okay. Dan cara kedua boleh buka daripada dalam, tapi still pakai dekat screen tu. Dia tak ada button-button guys. So memang agak teknologi yang sangat tinggi lah bagi aku. Okay. Tapi quite nice. Senang. Okay. Untuk boot space dia, dia sebenarnya besar. Tapi untuk ruangan pembukaan dia tu, sebabkan dia punya bumbung ni daripada depan sampai belakang cermin, so dia punya ruang masuk dia tu agak terhad bagi aku. Ni personal opinion aku lah. Tapi dari segi boot space dia besar, boleh masuk sampai dalam. Sangat besar. And then kalau tak cukup yang ni, jom pergi depan. Jom kita tengok dekat depan pula. So sama juga untuk boot depan. Boot depan sebab dia tak ada enjin kan. So dia ada boot space lah. Dekat depan pun ada, dekat belakang pun ada. Untuk buka boot depan ni still pakai digital screen tu juga. Kena touch baru korang boleh buka. Cuma untuk tutup kena manual lah.
So untuk bahagian depan dia taklah besar, boleh muat aku rasa dalam satu luggage je. Itu pun luggage yang kecil. Alright. So dekat sini adalah dia punya kit whatsoever, memang simpan kat sini lah. Alright. So memang macam korang sedia tahu kereta ni tak ada enjin. So memang full pack. Ada ruang kecil je kat depan ni. Okay. So nak tutup manual lah. Dia tak ada macam belakang, dia tak ada power boot. Okay. So macam mana pendapat korang dengan Tesla ni? Berbaloi ke nak beli dengan waktu sekarang? Charger pun tak ada lagi apa semua. Bukan tak ada, dia kurang sebenarnya. Tapi untuk korang yang rasa tak payah nak servis minyak hitam, tak payah nak servis minyak gearbox, brake pad pun setakat ni tak ada lagi owner Tesla yang tukar. Kau bayangkan sampai tak macam tu guys. Terlampau teknologi tinggi. So kau rasa berbaloi ke tak model ni? Tinggalkan komen korang kat ruang. Alright. Okay guys, sebelum penutup aku nak share sedikit beberapa info yang membantu korang, hopefully membantu korang kalau korang teringin nak beli kereta ni. Alright. So untuk kereta ni adalah model S standard guys. No, God, please, no! 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 So dia sekali charge dia boleh pergi 380 km saja. Okay. And then untuk pengetahuan korang, banyak dah recon dealer yang bawa masuk kereta ni. Dan untuk pengetahuan korang juga, recon dealer yang bawah Perkema, alright, dah ada 16 showroom yang menyediakan charger dekat showroom masing-masing lah. So kalau korang pergi Perkema, korang boleh charge free saja. Tapi kalau korang pergi dekat showroom-showroom, korang kena ada pembayaran dia lah sikit. Alright. So untuk harga bateri ni, aku cerita terang lah. Harga bateri model 3 ni $10,000 USD. Convert duit Malaysia plus minus $40,000, some kind like that. Tapi dia ada warranty selama 8 tahun ataupun bersamaan dengan 120,000 miles. Bukan KM Okay, warranty tu kalau korang nak faham, PM dengan tim kita orang. Alright. So and then untuk Tesla ni dia tak ada service whatsoever semua. So tapi dia ada update sebab dia kereta elektrik dan dia pakai software mostly. So untuk pengetahuan korang, Tesla dia dah update sebanyak 6 kali untuk tahun 2022. 6 kali guys. So korang kena connect kereta korang parking kat rumah, memang kena connect lah. Aku rasa aku bukan orang yang sesuai nak ceritakan pasal electric car ni. Tapi aku sangat impress dan dah banyak dah dealer masuk. So aku rasa should be aku try review juga kereta ni. Alright. So and then seterusnya kereta ni boleh juga korang masukkan SIM card untuk connectivity, internet whatsoever semua. Korang just aku rasa benda tu dalam RM15 saja. Korang boleh pakai nombor yang sama tapi ada SIM card, korang masukkan dalam ni untuk connectivity internet. Alright. So untuk bateri yang ni dia dapat 50 kW saja untuk model standard Kalau model performance dia 90 kW. Okey. And then paling penting sekali untuk Tesla ni dia 2 tahun sekali 2 tahun sekali dia kena tukar cooling bateri dia. Itu saja. Lain-lain tak ada. Dia punya spek-spek dia korang boleh tengok video yang tadi, korang boleh study sendiri. Aku nak share dengan korang pendapat peribadi aku, dan why not korang share juga pendapat korang. Berbaloi ke nak beli Tesla ni? Kereta teknologi tinggi guys, tapi bagi aku sangat boring sebab tak ada button-button. Tapi performance dia, jangan cakap guys, sangat best guys. Serius, aku tak tipu. Aku impress gila dengan dia punya performance bawa kereta tadi. Walaupun tak ada bunyi letup-letup, pop-pop-pop, tak ada. Tapi dia punya laju guys, aku rasa boleh tapau A45. Macam tu je, terang aku cakap. Okay. So lain-lain tak ada. Kita ada panel kita untuk servis kereta ni kalau ada apa-apa masalah dekat Sungai Besi. So kalau korang berminat nak beli kereta ni, nak dapatkan consultation lebih lanjut tentang model Tesla yang lain, sebab model Tesla kita ada bawa masuk banyak. Dia ada model S standard, dia ada model S long range, dan dia ada model S performance, macam-macam. And then dia ada model 3, dia ada model X, dia ada model Y. Model X yang pintu terbuka tu, macam-macam guys. So kalau korang berminat nak tengok kereta, boleh contact dengan tim Masih. Kita orang akan assist korang A to Z. Alright. So stay tune. Terima kasih kerana menonton video ni sampai habis. Terima kasih saya ucapkan kepada semua. Assalamualaikum. 93 biji nak. Tengok tu je, Alif tak tekan brake tau. Tak, dia rasa macam saya tak ada shifter yang model X ke.
lah ni. Ui, Kalau sebab ni fast charging. pas tadi. Yang biasa ni DC. Okey, masuk sini. Okey. Masuk. Sekejap. Tu tengah jadi. Oh, dia tengah waiting. Sekejap. Okey. Just like that, guys. Kat dalam ni nampak ni. Test. Oh, kat dalam tu tengah charge. So, dia punya charging take time lebih kurang dalam sejam 380 km. Maximum range 380 juga. Ha? Sejam tu fast charging lah. Ha, Kalau standard lama lah. sama juga. Lama. Lama lah. Kalau fast charging ni charge letak kat rumah, install kat rumah, mahal lah, mahal gila lah. Mahal. Ni pun mahal. Mahal sangat. Mahal sangat lah.